Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 1 akan menerangkan tentang tajuk kami iaitu model keseimbangan pasaran kopi. Okey, pertama sekali saya akan menjelaskan tentang maksud model ekonomi. Model ekonomi adalah model yang mewakili sesuatu sistem dan proses dalam sesebuah ekonomi. Model ekonomi digunakan untuk menyederhanakan fenomena ekonomi yang terjadi. Baiklah, seterusnya kita akan bergerak kepada permintaan, penawaran dan keseimbangan pasaran. Permintaan adalah keinginan dan kemampuan seseorang individu untuk membeli sesuatu jumlah barangan dan perkhidmatan dalam jangka masa tertentu pada tingkat harga dan tempat tertentu. Penawaran pula ialah jumlah kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dikeluarkan oleh pengeluar pada satu tingkat harga dan jangka masa dan tempat tertentu. Seterusnya adalah keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran ialah satu keadaan yang berlaku apabila kuantiti permintaan adalah sama dengan kuantiti penawaran, dan pada tingkat keseimbangan ni harga dan kuantiti keseimbangan dapat ditentukan. Okey, seterusnya adalah pemboleh ubah yang terdapat dalam model kami. Yang pertama ialah harga P, yang kedua kuantiti Q, yang ketiga adalah fungsi permintaan QD, yang keempat fungsi penawaran QS, yang kelima kecerunan B dan yang terakhir adalah pintasan iaitu A. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Sekarang saya akan menerangkan pemboleh ubah model. Pemboleh ubah model terdapat dua jenis iaitu endogen dan exogen. Variable endogen merupakan variable yang dijelaskan oleh sebuah model dan merupakan output sesebuah model. Contohnya, harga biji kopi dan kuantiti biji kopi. Manakala variable exogen merupakan variable yang mempunyai nilai yang ditentukan di luar model dan merupakan input model. Contohnya, cita rasa pengguna. Sekarang saya akan menerangkan andaian pendekatan matematik dan bukan matematik. Keseimbangan pasaran biji kopi berlaku apabila QD bersamaan dengan QS di titik persilangan E pada harga dan kuantiti keseimbangan P dan Q. Lebihan permintaan atau penawaran akan menyebabkan ketidakseimbangan pasaran biji kopi. Tema keseimbangan pasaran dalam ekonomi digunakan bagi menerangkan pemboleh ubah yang telah mencapai titik masing-masing, sebarang kecenderungan untuk berubah. Tetapi, keseimbangan akan berubah jika permintaan atau penawaran berubah. Semakin tinggi harga biji kopi, semakin berkurang permintaan. Manakala semakin rendah harga biji kopi, semakin tinggi penawaran. Sekarang saya akan menerangkan keluk permintaan biji kopi. Keluk permintaan ialah keluk yang menunjukkan kuantiti barang yang diminta oleh pengguna pada suatu tingkat harga tertentu. Berdasarkan rajah keluk permintaan biji kopi, pada harga RM5, kuantiti yang diminta ialah 50 unit pada titik E. Apabila harga naik kepada RM10, kuantiti diminta berkurang kepada 40 unit iaitu pada titik D. Apabila harga naik lagi kepada RM15, kuantiti yang diminta semakin berkurang iaitu kepada 30 unit pada titik C. Apabila harga meningkat kepada RM20, kuantiti diminta berkurang kepada 20 unit iaitu pada titik B. Akhirnya, apabila harga naik kepada RM25, kuantiti diminta berkurang kepada 10 unit iaitu pada titik A. Jadual permintaan biji kopi. Rajah di bawah menunjukkan berangka permintaan pasaran bagi biji kopi. Sekarang saya akan menerangkan pengiraan menggunakan formula. Dengan menggunakan formula Q tolak Q1 bahagi Q2 tolak Q1 bersamaan dengan P tolak P1 bahagi P2 tolak P1. Diberi Q1 bersamaan 10, Q2 bersamaan 20, P1 bersamaan 20, P2 bersamaan 15. Dengan menggunakan rumus tersebut, masukkan nilai-nilai yang diberi. Kemudian akan mendapat Q tolak 10 bahagi 20 tolak 10 bersamaan dengan P tolak 20 bahagi 15 tolak 20. Selesaikan sehingga mendapat negatif 5Q tambah 50 bersama dengan 10P tolak 200.
Kemudian bawa 50 tu ke belakang, dia akan dapat negatif 5Q bersamaan 10P tolak 250, dan bawa negatif 5 ke belakang dia sehingga menjadi Q bersamaan 10P tolak 250 bahagi negatif 5. Jadi nilai Q bersamaan dengan 50 tolak 2P. Kita teruskan lagi skop perbincangan kita, iaitu penawaran. Penawaran, kuantiti barang dan perkhidmatan yang sanggup dan mampu dijual oleh penjual pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu. Hukum penawaran menyatakan harga dalam price dengan kuantiti ditawarkan QS adalah berhubung dengan langsung. Apabila harga sesuatu barang naik, maka kuantiti ditawarkan akan naik. Sebaliknya, apabila harga sesuatu barang turun, maka kuantiti ditawarkan akan turun. Perbincangan kita dengan keluk penawaran biji kopi. Keluk penawaran ialah keluk yang merujuk kuantiti yang ditawarkan oleh seseorang penjual pada satu tingkat harga tertentu. Kita tengok kepada keluk. Pada harga RM5, kuantiti ditawarkan ialah 10 unit pada titik A. Apabila harga naik daripada RM5 kepada RM10, kuantiti pun meningkat dari 10 unit ke 20 unit pada titik B. Apabila harga naik RM15, kuantiti ditawarkan naik kepada 30 unit, iaitu pada titik C. Oleh itu, apabila titik D, E disambung, maka terbitlah keluk penawaran yang mencerun ke atas dari kiri ke kanan. Ini merupakan jadual penawaran biji kopi, iaitu pada titik A, RM5, 10 unit ditawarkan. Pada titik B, RM10, 20 unit ditawarkan. Pada titik C, RM15, unit ditawarkan ialah 30. Seperti yang anda lihat, harga semakin meningkat, kuantiti pun semakin meningkat. Pengiraan menggunakan formula penawaran. QS sama dengan A tambah BP. B sama dengan Q1 tolak Q0 perkara dengan P1 tolak P0. Kita boleh lihat balik kepada jadual. Kita boleh lihat penawaran bagi biji kopi ni ialah 20 tolak 10 dalam kurungan per dengan dalam kurungan 10 tolak 5. Iaitu kita akan dapat jawapan last, QS sama dengan negatif 8P. Berikut merupakan keluk, jadual dan angka pengiraan bagi mengira kuantiti keseimbangan pasaran. Keseimbangan pasaran adalah pada titik E, iaitu harga seimbangan RM10 dan kuantiti keseimbangan 60 unit. Lebihan permintaan berlaku apabila kuantiti diminta di pasaran melebihi kuantiti ditawar, iaitu pada tingkat harga yang lebih rendah dari RM10. Lebihan penawaran berlaku apabila kuantiti ditawar di pasaran melebihi kuantiti diminta, iaitu pada tingkat harga yang lebih rendah dari RM10. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di sini saya akan menyambung iaitu andaian apabila berlaku perubahan cita rasa. Itu apabila cita rasa meningkat. Okey, di sebelah kiri kita dapat lihat bahawa ini ialah kelok selepas berlakunya perubahan, iaitu kita dapat lihat kelok permintaan beralih ke kanan dan harga meningkat dan kuantiti juga meningkat. Di sebelah kanan iaitu yang pertama sekali itu persamaan permintaan yang baru dan yang kedua ialah persamaan penawaran yang tetap. Jadi selepas melakukan perkiraan iaitu QD sama QS, kita dapat iaitu harga yang baru ialah pada RM11 dan kuantiti yang baru pada kuantiti 61 unit. Okay, seterusnya kita akan sambung kepada huraian. Yang pertama sekali, keseimbangan pasaran asal terhasil apabila kelok permintaan bersilang dengan kelok penawaran pada titik E0, itu pada tingkat harga RM10 dan kuantiti 60 unit. Apabila berlaku peningkatan cita rasa pengguna terhadap kopi, permintaan terhadap kopi akan meningkat. Kelok permintaan beralih ke kanan, iaitu dari DD0 ke DD1. Berlaku keseimbangan baru di titik E1 pada tingkat harga RM11 dan kuantiti 61 unit. Hasilnya, tingkat harga kopi meningkat dari RM10 ke RM11 dan kuantiti diminta kopi meningkat dari 60 unit kepada 61 unit.